Okey, Assalamualaikum semua. So, saya sekarang ni ada dekat satu rumah pelanggan. Masalah peti sejuk ni salah satu dia. Tengok ni. Nampak tak? Apa ni? Kalau pegang body ni, dia memang kena ada current. Itu masalah yang pelanggan dah tahu dah cerita dia ni. Cuma saya nak sharekan sikit. Adalah masalah apa punca dia boleh jadi macam ni. Dan saya pun nak selesaikan masalah peti sejuk ni. Dia kata tak sejuk. Okey, tak sejuk. Saya first kali, saya kena tutup dululah. Ini tengok Tengok dulu saya cerita tentang bumi dulu lah. Okay, nampak Saya sekarang tengah touch dekat body. Bila saya pegang body ni memang kena current. Punca dia tengok kat sini. Dia gunakan extension ni. Okay, kita tengok wayar bumi dia. Tak ada tau. Okay, ground ni ada live. Maksud dia ada kebocoran arus. Bila saya buka kat sini, saya buka soket outlet dia. Okay. So, ini untuk kesedaran pengguna semua. Kesedaran pengguna elektrik, rumah apa-apa semua. Ini boleh mengakibatkan maut. Boleh mengakibatkan kematian. Benda ni nampak macam simple. Tapi kalau kita abaikan, kita dewasa mungkin bila kita kena renjatan current, kita ada satu reflector. Reflector ke reflect apa? Reflector tu pantul lah. Maksudnya kita kena, kita boleh tendang balik. Kan kita akan sentap. Tapi budak-budak bahaya. Bila dia pegang, dia tak tahu apa benda yang dia tengah kena renjatan tu. Dan dia boleh melekat dan dia boleh melibatkan kematian. So punca dia apa? Yang saya nampak lah. Tapi saya bukan nak buat inspection. Saya bukan nak buat inspection elektrik. Cuma kita nak kongsikan sikit lah. Okay. Kalau kita tengok dekat sini. Nampak tak? Soket outlet dia dekat rumah. Okay. Dia hanya ada live dan neutral. Bumi tak ada. Nampak tak? Tak ada pembumian. So, bila tak ada pembumian kat sini, automatically barang elektrik yang dah nak rosak. Contoh macam ni. Barang elektrik ni dah nak rosak, dia dah nak leakage. Dekat body dia ada current. Ni kalau saya pegang ni, memang kena renjatan. Sebab tadi saya dah buka cover bawah ni. Saya buka cover bawah ni. Buka skru dia, kita kena renjatan. Itu yang jadinya bila saya check, ada short, ada leakage ni. So, kita check, rupanya memang wayar bumi tak ada. So, saya cakap dia ni memang wayar bumi tak ada, kena panggil. Apa orang cakap? Kena panggil wireman lah untuk selesaikan masalah ni. So, apa yang saya nak sampaikan dalam video ni, kalau anda pegang body peti ais, kena current, ambil test pen, tengok betul memang ada current, check wayar bumi dekat rumah. Okay, sebab normal, kalau pendawaian tu okey, sihat, selamat, dia akan trip. Tahu trip dekat DB box tu ada satu ELCB, okey, breaker tu selalu kalau kena petih turun, benda tu akan trip. Tapi kalau dia tak trip, inilah yang berlaku. Bahaya sangat-sangat. Okey, so dapat info tu So kalau dapat info tu, kita selesaikan masalah pelanggan ni. Isu dia tak sejuk. Kita check dulu kat sini. Along yang wire tu tadi. Along tolong selesaikan. So, pelanggan dah tahu. Isu elektrik tak ada. Isu body dia kena elektrik tu sebab apa. Cuma sekarang isu dia adalah kita nak hidupkan. Kompresor ni tak nak hidup. So, saya nak kena check. Pakai sudah berbunga, saya nak pakai test pen. Okay, sini bro. So, first kali. Kalau kes tak hidup ni, tadi lampu semua hidup. Okay, tadi lampu semua hidup. Okay, tak apa. Kita try sekali lagi ni. Kita nak tunjukkan lampu dia. Supaya anda tahu yang lampu, kipas semua hidup. Tapi motor kompresor tak hidup. Okay. Pasang plug semula. Okay, kita pasang sini dulu. Tengok, pasang dulu So, sekali lagi saya tunjuk. Sekejap. Hati-hati. Wayar bumi penting. Nampak tak ni? Wayar bumi tak ada. Leakage. Okay. So, pasangkan. So, bahaya pada budak-budak sebenarnya. So, sangat-sangat bahaya. Elektrik tak boleh main-main. Pipe air bocor, kena basah. Elektrik bocor, kena kering. Faham tak? Kena kering tu maksudnya kering terus kat situ lah. Elektrik, air bocor je, tak ada masalah. So sangat-sangat bahaya lah. Okay, terutamanya lah macam saya pergi, kebiasaannya lah macam kita pergi buat kerja-kerja macam ni. Bila kita pergi dekat rumah, area rumah setinggan ataupun rumah atas air, dia memang tak ada tanam rod ke bumi. So kebanyakan rumah-rumah yang terapung ni, okay, macam kalau dekat Johor ni macam dekat area Skudai Kiri, area Kampung Pasir, dia kampung laut, dia punya rumah ni floating, dia terapung. Sebab apa? Bila air pasang, dia macam rumah atas air lah. So jadinya, kebanyakan rumah-rumah macam tu, dia tak ada pembumian. So jadinya memang bahayalah untuk barang elektrik. Okay, saya onkan dulu ni. Saya nak share dengan anda dia punya problem dia. Okay, belajar sesuatu untuk pembumian, earthing sangat-sangat penting.
Alright. So saya akan pasang. Isu peti ais ni, customer kata tak sejuk. Okay, bila saya check tadi, kompresor dia tak hidup. So, bila saya check lagi di detail, masalah dia ada wire bumi. Okay, dia kompresor tu kejap hidup, kejap tak hidup. So, tak apa sini. Tengok sini. Dalam. Okay, lampu hidup. Okay, lampu hidup. So, saya akan buka cover bahagian dalam dulu. Saya ni bila takut, sebab takut kena current kan, saya jadinya macam ni dia dekat permukaan cat. Okey. Sini permukaan skru. Nampak tak? Menyala. Okey. So kita pergi sini ambil long nose. Okey, kita buka sini dulu, kita tengok cooling coil. Okey. Tengok cooling coil, so buka semua ni. Okey. So kipas dekat dalam ni. Saya nampak something yang tak betul kat sini. Nampak tak something tak betul ni, apa ni? Terbakar. Ini terbakar ni. Ini kesan heater ni. Saya takut dah ada bypass dekat bahagian dia punya thermofuse. Sepatutnya dia tak akan terbakar macam ni sekali. So, kipas. Kita test sini switch pintu. Tengok kipas ni dikontrol oleh switch pintu. Bila saya tekan switch pintu, kipas tu jalan. Nampak tak? Okey, apa fungsi function macam ni? Function macam ni, fungsi dia adalah untuk penjimatan elektrik. Supaya bila kita buka pintu, sejuk dekat dalam dia tak keluar. So, bila kita buka pintu, kipas berhenti, sejuk kat dalam dia akan stay je. So, bila kita tutup pintu, baru sejuk tu akan pusing balik. So, sistem macam ni memang sistem yang terbaik. Ada juga peti sejuk yang sistem dia, switch pintu dia sama. So, jadinya kalau kita nak test kipas, okey ke tak okey, pastikan macam ni, tekan switch pintu. Nampak? Okey, tekan switch pintu. Kalau kipas tak jalan juga, tak betul lah tu. Something wrong lah tu. So, maksud kat sini, kipas dia elok. So, saya kena berhati-hati sedikit sebab dia memang ada elektrik body semua ni. Okay. So, dekat sini, ni cooling coil dia. Okay, ni cooling coil dia. Tadi kompresor tak hidup. Ni sekarang kompresor dah hidup. Saya nampak ada frost sedikit dekat sini. Saya nampak ada frost sedikit ni. Okay, tapi saya tak berani nak pegang. Boleh nampak tak? Ya, current ni. Cooling coil ni pun semua ada current. Nampak? Okay. Cooling coil ni semua ada current. Nampak? Kalau nampak testament saya ni. Ni salah saya pegang ni. Confirm ni. Confirm memang kena current ni. Okay. Nampak dia ada frost ni. Dia ada sejuk. Okay. Bermaksud gas ada jalan. Cuma tiba-tiba. Dari apa yang pelanggan ceritakan. Tiba-tiba peti ais ni tak hidup. Pagi, subuh dia bangun. Dia on tengok peti ais tak hidup. Macam tu lah cerita dia tiba-tiba. So, bila tiba-tiba ni. Sebanyak benda kita nak kena check. Kita kena check relay, kita kena check overload, kita kena check semualah. Semua sekali. So, insyaAllah dalam video ni saya akan share dengan anda apa benda yang nak kena check bila ada masalah tiba-tiba. Tapi, Alhamdulillah, berita baiknya. Tengok sini. Berita baiknya, bila kita onkan dalam masa 5 minit, kita dah nampak dah. Okay, boleh nampak tak perubahan kat cooling coil ni. Dia ada frost dekat sini. Okay, tengok sini. Ni belum ada frost kan? Ni belum ada frost. Dalam masa 5 minit dah ada frost. Tapi yang ada current ni, punca dia adalah wire bumi. Tadi saya dari awal-awal video tadi saya ada. Okay, dalam awal-awal video tadi saya ada buka dia punya socket outlet dia. Dekat socket outlet tu memang tak ada wire bumi. Kosong wire bumi dia. So, itulah punca body kena current. Okay, kalau ada kerosakan pada ni, ada wire bumi lengkap, selalu dia akan trip. Okay, itu kena faham point dia. So, bukan ada masalah pada peti sejuk ni, tapi ada masalah pada pembumian sebab kita pegang, kena current. Alright, so first kita dah tahu kipas elok, tadi saya dah tunjukkan. Yang kedua, kita dah tahu gas elok. So, sekarang ni kita nak check full apa masalah dia. Terpaksa tutup current, tak berani. Tutup current. Okay, kita check full Kita check full, saya akan sharekan dengan anda apa benda yang nak kena check dekat bahagian dalam ni. Okay, ambil Mal TV tolong. Right. So, siapa-siapa yang ada masalah dengan peti sejuk ke mesin basuh, nak saya bantu, tolong check apa masalah anda, nak saya share berapa kos dia, apa-apa semua tu, insyaAllah anda boleh hubungi saya. Nombor telefon saya anda boleh dapat dekat kita punya laman web www.hairuviku.com. Dan sesiapa yang berminat nak belajar dengan saya pada 25, 26 dan 27 hari bulan November ni, ada 10 lagi tempat kosong. So, siapa minat boleh daftar dekat kita punya laman web. Okey, sini blok. Nak share sini gelap. Boleh? Buka sikit flash. Okey, buka sikit flash. So, dekat sini. Ini dia punya sensor dia. Bimetal sensor. So, wire hitam merah. Ini adalah dia punya thermofuse dia. So, bimetal dengan thermofuse kat sini. Saya akan check. Saya akan buka dia punya wire dia. Saya akan share sikit dengan anda macam mana nak check barang ni okey ke tak okey.
Okay, so first kali kita akan check dia punya beam mantle. Okay, thermofuse lah. Thermofuse, lepas tu kita akan check beam mantle. Okay, boleh nampak multimeter tu? Boleh. Okay, kalau saya letak sini pun boleh kan? Boleh. Okay, right. Test. Okay, multimeter okay, cantik. So kita akan check merah dengan hitam. Ini adalah thermofuse. So ada rintangan, bermaksud thermofuse tak putus, dia okay. So kita akan check beam mantle. Beam mantle, buat masa sekarang suhu dekat dalam ni tak sampai lagi minus. Sepatutnya okay, dia tak ada rintangan lah. Okay, sepatutnya dia tak ada rintangan, tapi sekarang ni kita check dia ada rintangan lebih kurang dalam 1.1 mega ohm. So ada something wrong sikit lah dekat dia punya thermofuse ni. Kita ada sensor ke? Okay. Sebab mungkin kalau tengok sini, ini ciri-ciri rosak. Ciri-ciri sensor ataupun beam mantle ataupun ST3 rosak. Nampak tak dalam ni? Beruap. Dia ada beruap, ada bintik-bintik air apa semua kan. Okay, itu ciri-ciri dia bermasalah tu. Okay, ni ciri-ciri bermasalah. So yang ini saya cadangkan kita akan tukar. Okay, sebab apa? Dia ada rintangan. Sepatutnya suhu normal tak sampai lagi negatif 1 darjah Celsius. Sepatutnya dia adalah 0 ohm, 0 ohm. So kat sini ada something wrong tak betul sedikit. Tapi kita check lagi. So yang ni dia pakai double. Kat tepi ni ada satu lagi, nampak? Dia pakai double Kat tepi ni ada satu lagi. Kita check yang sebelah sini pula. Okay, kita check sebelah sini pula. Sini wire dia warna hitam, putih, coklat. So dekat sini nampak? Kosong. Okay. Sini pun ada rintangan, something wrong tak betul. Tak apa, nanti saya akan ambil, kalau kita ada bawa thermofuse atau kita ada bawa beam mantle yang baru, kita akan tunjukkan beam mantle yang baru tu berapa dia punya nilai dia ataupun berapa normal kalau dia elok tu macam mana. Okey. So dekat bahagian dalam ni kita nampak something wrong tak betul pada beam mantle sensor ataupun SC3. So sekarang next satu lagi heater bawah ni. Nampak tak ni heater bawah ni. Okay, ini adalah displose heater bawah ni. Ni adalah displose heater. Heater ni lah fungsi untuk mencairkan air batu yang ada dekat bahagian dalam ni. So macam mana cara nak check? Ini dia punya wire dia. Kita akan check. Normal heater dia punya bacaan dia sekitar dalam 300 lebih hingga ke 600 lebih. Kita akan check kat sini. So kat sini dia dapat 318. So bermaksud heater ni lebih kurang okey lagi, tak ada masalah, boleh dipakai lagi. So heater tak ada masalah. Okey. So bahagian atas ni kita dah selesai. Kat sini thermostat. Kita check juga thermostat. So kalau anda tak faham apa yang saya cakap ni, terlampau laju apa-apa semua ni, sebenarnya anda boleh dapatkan kita punya buku DIY. Buku DIY kita ni kita ada kongsikan cara check semua komponen-komponen macam sekarang ni. Okey. So tengok, kita check thermostat. Buka flash. Okay, kita check thermostat. So thermostat ada rintangan. Pada suhu bilik dia ada rintangan, bermaksud dia okey. Kalau nak testing dia cut off ke tak cut off, kita kena masukkan dia tempat sejuk. Itu cara dia lah. Okey. So ada dong. Ni sensor warna oranye ni. Okey, tengok ni Ni sensor warna oranye ni normal lah. Nanti kau ambil buku. Buku saya kat atas dashboard. Saya test dulu kejap. Saya test kejap. Okey, normal biasanya dia tak akan ada bacaan lah. Okey. Nampak tak? Okey. Normal dia tak ada bacaan. Okey, kalau saya test multimeter saya elok, tapi saya test kat sini dia tak ada bacaan. Okey, itu normal. Tapi yang kat sini kita tengok. Ni. Okey. Coklat putih. Bila kita test, okey, dia ada bacaan 400 lebih. Okey, 4000 lebih. 4000 lebih. So bermaksud dia ada rintangan. Sepatutnya benda ni dia dah sejuk betul, baru dia ada rintangan. Sekarang ni suhu bilik, dia ada rintangan. Something wrong tak betul dengan dia punya beam mantle sensor. Okey, so dapat belajar sesuatu, insya-Allah. Okey. Tadi siapa tengok kita ada share. Okey, macam ni, tengok ni. Ini kita punya buku DIY. So kalau siapa-siapa nak dapatkan buku DIY ni, boleh dapatkan kat Shopee ataupun dekat kita punya laman web hairubiku.com. Okey, promosi dah tak ada. Dalam buku ni saya dah terangkan semua cara cek komponen-komponen yang saya kongsikan. Contoh tadi kita buat peti sejuk kan.
Ni peti sejuk. Tengok Kita buat dekat sini. Mana dia punya ni, bro? Okay, komponen. Macam mana nak check thermostat? Macam mana nak check Ni. dispose sensor macam ni apa semua ni. Kita ada buat dia punya video dia yang lebih detail untuk ni. So, siapa nak dapatkan buku ni boleh dapatkan dekat kita punya laman web highreviku.com. Alright. Jom sekarang ni bahagian sini selesai. Kita nak check dia kat overload dan relay. Jom sini. Alright. Ambil buku tolong kat sini. Alright. Okay. So, kita pergi sini. Cik pos sini Boleh nampak? Okay. Boleh So, kat belakang ni overload dan relay. Dia duduk kat belakang ni. Okay, dia duduk belakang kompresor ni lah. Overload dan relay. Saya akan buka overload dan relay ni. Kat sini dia ada klip dia. Okay. So, kita akan keluarkan. So, macam mana cara nak check dia Cuba tengok dalam buku tu ada tak overload dan relay. So, ini untuk panduan DIY sebab saya buat buku ni pun nama dia panduan DIY. So, saya walaupun saya dah buat buku tapi saya sharekan juga cara dia. Okay. Sini timer. Okay, sini timer. Kita akan buka juga. Okay, sini ada timer. Okay, cari overload dengan relay. Okay, ni display timer dia. Ini dia punya wire dia apa-apa semua ni. So, sekarang ni kita nak check overload. Ni nama dia overload. Okay. So, kalau anda jenis yang baru nak belajar tu, kan. So, ni buku saya. Okay. Overload, nampak tak? Overload buku, gambar dia macam ni. Okay, kat sini overload mempunyai size seperti 1/10, 18, 16, 15. Ini adalah penerangan dia. Tapi dalam video lebih detail, anda boleh scan dekat sini untuk tengok dia punya video macam mana cara detail nak check dia punya overload. Tapi tak apa, hari ni saya bagi bonus. Tapi kalau anda nak belajar secara keseluruhan, nak mudah, tak nak pening-pening, malah nak follow dia punya video, anda boleh tengok dalam kita punya buku. Okay, dapatkan buku tu dekat kita punya laman web highreviku.com. Buku tu ready stock, dulu pre-order tapi sekarang ready stock. Kita check sini. Kita check sini. Overload ni okey, boleh pakai lagi. Okay, boleh pakai tapi dia macam tak cantik sangat sebenarnya, tapi boleh pakai lah, boleh pakai. Okay. Ambil yang baru. Okay, overload yang tak elok, bila kita test, dia kosong. Dia apa? Dia terputus. Overload yang elok, dia bila kita test, dia ada rintangan lah. Macam tu. Okay. Alright. So, overload dia elok. So, ini dia punya relay. Ini dia punya relay. Okay, dia pakai relay 3 pin. Okay, apa beza relay 3 pin apa semua saya ada terangkan lah dalam kita punya buku. So, kita test kejap. Relay ni elok ke tak elok. Okay, relay ada boleh pakai sebenarnya. Okay, tapi customer ni ada isu sekejap okey, sekejap tak okey. So, sekarang ni saya suspect. Okay, saya suspect dia sekejap sejuk, sekejap tak sejuk tu. Saya suspect dia ada masalah dekat bahagian sistem disprose dia. So, dekat overload relay ni, saya rasa dia tak ada apa masalah. Sebab saya dah test tadi semua okey. So, masalah dia dekat bahagian sistem disprose. So, kita akan cadangkan dengan pelanggan ni untuk selesaikan masalah sistem disprose. Kenapa saya kata dia kejap okey, kejap tak okey tau. Dia macam ni Bila sensor tu problem, air batu akan penuh dekat cooling coil. Kita terangkan ke atas lah. Okey. Bos, nama Shopee bos. Shopee highreviku. Spare part. Spare part. Ya, betul. Okey, mari saya terangkan sikit. Alright. Saya terangkan macam ni Buka flash sikit, bro. Okey. Dia kata kejap okey, kejap tak okey. So, bila sensor ni problem, cooling coil ni dia akan jadi frost. Bila dia jadi frost, automatically kipas tak boleh nak sedut udara sejuk keluar. Itu membuatkan peti air ni jadi tak sejuk. So, apa nak kena buat? Kita akan tukar lah sensor kiri kanan ni. Selalunya kita akan terus package. Selalunya kalau kerja saya lah, saya tak akan tukar sensor saja. Saya akan terus package, tukar heater, tukar sensor. Okay. Timer tu 50-50. Kalau perlu tukar, kita akan tukar. Kalau tak ada, kita tak akan tukar lah dia punya timer dia. Selalunya case macam ni kita akan buat sekaligus. Dan sekali juga kadang-kadang saya tak nak buat kerja banyak ulang 2-3 kali. Relay saya tukar sekali. Sebab relay ni dia ada jangka hayat dia. Kita pakai 7-8 tahun, kadang-kadang dia pecah sebab dia panas, dia pecah. So, jadinya relay tak mahal. Lebih kurang dalam RM20 saja. So, jadinya selalunya kita akan terus tukar sekali lah relay sekali supaya kerja kita jadi mudah, cepat dan tu. Okey. Okey, clear So, saya nak deal dengan customer dulu sekejap. Untuk kes yang ni, kalau dia setuju, baru kita akan buat. Dan kalau dia setuju, anda dapatlah belajar sesuatu.
So kalau dia tak setuju, kita akan end live dekat sini lah. Okay, so sekejap saya nak deal dengan customer dulu. Okay. So bro tunggu je sini kejap. Alright. Okay, boleh tengok-tengok buku ni apa. Kalau ada soalan boleh baca kat situ. Okay. Kak. Long. Aku baca soalan kau jawab Sementara bos tengah deal. Right. Kita soalan-soalan kerosakan Hai semua, jangan lupa share. Kita tunggu sekejap lagi. Ada ilmu baru daripada Encik Arul. Oh, Muhammad Syafiq je kita ada buat repair dekat rumah. Kita area Johor baru tak sempat nak tanya kau soalan. Alright. Alhamdulillah customer on untuk teruskan kerja ni. So jadinya kita teruskan kerja ni. Okay. So apa nak kena buat bila saya kata kita teruskan? Okay, long, black tape, gunting apa semua. Jangan cakap aku tak ada black tape. Okay. So first kali kita akan keluarkan sensor kat sini. Okay. Sensor dekat sini kita akan keluarkan. Kita akan tukar satu sensor kat sini. Okay. Sini. Gunting dengan black tape. So sensor ni saya nak dua. Saya nak dua. So dah betul ada? Kita ada. Ada. Alright. So kita akan keluarkan. So bos, buku berapa ringgit? Buku berapa ringgit Buku ni harga dia RM130. Okey. RM130. Dia RM120. RM10 tu duit postage lah. Mungkin anda akan kata, wah mahalnya buku. Boleh kaya macam ni jual buku RM130. Buku je kot. Buku-buku orang-orang lain buku baru RM40, RM50. Dia macam ni bang. Buku kita adalah buku video bang. Okey, buku video. Dia bukan setakat tulis 4-5 patah perkataan. Lepas tu kita print. Tak. Buku kita adalah buku video. Dalam tu ada 130 video. Okay, 130 video. 134 video. So, bayangkan untuk buat satu video tu tak mudah. Masa macam sekarang ni. So, nak buat 134 video bukan dalam masa satu hari. Berbulan-bulan kena buat. Untuk siapkan buku saya tu, saya ambil masa hampir 6 bulan. Lebih kurang macam tu lah untuk siapkan satu buku tu. So bermaksud kat situlah kos kita. Lepas tu buku tu dia link ke laman web kita. Dan laman web tu perlu dibayar. Okay, laman web tu perlu dibayar. Sebab ada info-info baru, ada video-video baru. Mengikut peredaran zaman, video-video tu kita akan upgrade. Itu kelebihan dia. Okay, right. Tak nak cerita panjang. Tengok sini dulu. So, yang ini kita akan tukar. So, kita akan pakai yang jenis macam ni. Universal punya, ST3. Yang warna oranye ni. So, sambungan wire dia, saya cincai. Okay, tapi pengalaman kita tak jadi masalah sangat dekat bahagian sini. Jadinya, kita kupas dan kita black tape. Kalau anda nak solder, nak pakai cable tie ke apa ke semua, cable tie lah. Pakai connector ke apa ke semua, terpulang. So, yang ini dia tak ada polarity. Dia tak ada kiri dan kanan, tak ada negatif dan positif. Kita pasang sahaja. Terbalik pun tak apa. So, saya pintal sahaja. So, kalau anda rasa kerja ni tak smart, kerja anda smart, anda ikut cara anda. Jangan ikut cara saya. Saya hanya tunjukkan sahaja ni nak sambung mana, masalah macam ni nak buat macam mana. Okay, clear. Kalau anda suka video ni, bagi respon sikit dekat saya sekarang ni. Bagi saya respon apa ni? Okay. Bagi star lah bos. Bagi star. Tak apalah, star kena bayar. Tapi siapa nak, star kena bayar. Siapa nak bagi star, Alhamdulillah, amin. Tapi bagi saya heart, tanda sokongan. Ataupun bagi saya thumbs up. Alright, jom. So, buka flash. Okay, kita pasang kat sini. Buku Evan tak ada cikgu? Buku Evan belum lagi bang. Okay, saya ni dah tak super orang dah ni. Okay. Jangan minta bukan-bukan lagi dengan saya kan. Jangan minta bukan-bukan dulu. Siapa-siapa yang nak belajar tu insyaAllah pada bulan 11 ni 25, 26 dan 27 hari bulan 10 lagi tempat kosong untuk kelas VIP. Kelas VIP ni adalah kelas 3 hari 2 malam. Okay, makan minum tempat tinggal semua kita sediakan. Apa yang bakal dipelajari, inilah ilmu-ilmu yang bakal anda pelajari. Saya akan ceritakan apa semua komponen yang ada peti sejuk dan mesin basuh, fungsi dan mana lokasi dia apa semua. Kita ceritakan. Kalau tak sempat nak belajar secara bersemuka dengan saya ataupun bajet tak mampu ataupun bajet tu terlampau tinggi sebab ilmu bukan murah bang Ilmu bukan murah. Sejadinya anda bolehlah belajar secara online menggunakan buku-buku video yang saya buat tu. Okay. Right. So, bahagian sini macam ni je sambungan dia. Okay. Ambil multimeter balik. Okay. Ambil multimeter balik. Saya test sekejap. Okay. Okay. Saya test sekejap. Okey ke tak okey.
Ada shot sikit basah kat sini. Dia ada rintangan sikit. Tapi dia okey lah. Kita dah tukar tadi. So ni sensor dia. Yang pertama. So sensor yang kedua. Dekat bahagian sini. Okay. So sini sensor yang kedua. Cable tight dong. Standby. So kita akan tukar. Dia ada dua. Okay. Dia ada dua. Untuk. Inilah peti ais lama ni. Dia memang. Protection dia memang tinggi. Okay. Nampak tak? Ini ciri-ciri dia rosak. Ciri-ciri dia berbuih-buih macam ni. Dia maksudnya tu dia dah rosak lah tu. Kita akan tukar saja. Okay. Kita akan tukar saja. So. Kupas saja wire kat sini. So satu lagi. Okay. So siapa-siapa perlukan perkhidmatan nak repair peti sejuk mesin basuh. Kalau anda dalam Johor Bahru, boleh WhatsApp saya. Nombor telefon saya boleh dapatkan dekat dalam laman web saya. Tapi kalau anda luar daripada kawasan Johor Bahru, mungkin anda duduk Melaka, Negeri Sembilan, ke mana-mana negeri, termasuk Sabah dan Sarawak, kita ada wakil-wakil ejen, kita ada technician. So anda boleh, buka sini. Anda boleh hubungi saya punya technician. Saya letakkan dalam laman web saya. Nombor telefon mereka, alamat mereka, apa semua. Okay, anda hanya boleh pergi terus dekat kita punya laman web www.hairubiku.com. Anda pergi dekat button My Technician. Dalam button My Technician tu dia ada pilihan negeri. Anda pilih je negeri mana anda duduk. So kat dalam tu ada senarai nombor telefon saya punya technician. Mereka tu semua dah belajar dengan saya dan mereka insya-Allah bertanggungjawab. So anda boleh hubungi mereka untuk perkhidmatan servis mesin basuh, repair mesin basuh, apa-apa semua. So anda boleh hubungi mereka. Alright. Okay. So ada yang tanya khusus tak buat kat kucing ke? kita baru je balik daripada kucing. Korang ni bila aku pergi kucing, korang tak nak daftar. Bila aku dah balik, kau tanya kat kucing. Kan? So macam mana tu? Macam mana bro nak jawab soalan tu bro? Next time. Next time. Okay. Jawapan selamat Next time kita buat. Kadang-kadang diorang tak follow kita bro. Diorang tak follow kita rapat-rapat. Bila kita open diorang tak tahu. Tiba-tiba dah terlepas je. So kena follow lah sentiasa lah. Follow kita, tak tengok dalam kita punya live video pun tak apa. Janji follow. Okay. Next. Ni dah siap. Buka flash. So heater. Tengok proses dia. Ni berhati-hatilah. Bahaya sikit. So sini heater. Belah bawah ni. Okay. Boleh? Boleh. Right. Sini heater kamera. Sebab aku perlukan flash tu juga sebenarnya untuk apa ni, untuk menerangi. Okay, ni dia punya heater dia. So heater ni tarik keluar kejap. So ni heater. Nampak tak? Macam hangus je. Heater ni dah tak berapa cantik sangat dah sebenarnya, tapi kalau ikut bacaan masih ada rintangan. Tetapi kalau ikut apa? Ikut pengalaman hitam macam ni kita tukar je lah. Okey. So ada heater, ada buat heater. Okey, tak apa, tu lepas. So ni saya akan potong heater, wire dia, potong. So sini potong. So kalau anda nak cari spare part yang saya tukar ni, anda boleh dapatkan dekat saya punya Shopee tau. Okay, kalau anda tak percaya beli dekat laman web saya, anda boleh beli kat Shopee. Kan? Sebab kadang-kadang orang lebih percaya beli kat Shopee daripada beli kat laman web. Kenapa? Dia kata Shopee nanti bila barang salah boleh pulang suka-suka hati. Barang salah boleh pulang suka-suka hati. Itulah Shopee punya term dia. Kurang. Okay. So sebelum anda nak membeli, anda kena tahu heater ni dia ada panjang dan pendek. Tengok tak? Ni heater kita, dia pendek. Lebih kurang pendek 1 inci. So kita perlukan lagi panjang. Tengok. Okay, buka. Okay. Tekan buka. Ni dalam buku mana terangkan Mas? Ada. Macam mana cara nak check, apa semua ada dalam buku. Okay. Itu kelebihan kita punya buku lah. So heater ni kalau tengok betul-betul yang kita jual ni semuanya ada quality tau. Ada, kita jual yang high quality. Okay. Boleh ni kot. Ada 14 tak ada? Apa? Okay. So sini sikit. Ini semua high quality tau. High quality ni tengok ada punya kabel dia ni. Okay. Nampak tak? Kalau saya potong ni high quality, tengok high quality punya heater wire dia macam mana. Nampak tak? Dia punya ni lihat sama macam original punya. Ni original punya. Okay, nampak tak? Lihat sama. Wire dia sama. So ni high quality punya. So jadinya kalau anda tengok harga dia tak sama macam harga yang anda tengok heater yang lain yang harga dia RM12, RM13 apa semua tu. First kali jangan cakap Aero nak pergi haji balik hari. Okay. Saya dah terima dah WhatsApp macam tu. Okay.
kau nak pergi umrah, kau nak pergi haji balik hari ke Berul? Kau jual barang mahal sangat tu. Saya malas nak jawab soalan tu. Nanti soalan tu panjang cerita dia. So, saya diam sajalah. So, tak tahu, diam. Okay, daripada kita menyalak, nampak kita punya kebodohan. Sebab apa? Barang-barang elektrik untuk pengetahuan anda, okay, banyak sangat kualiti. Siapa-siapa yang buat bengkel kereta pun dia tahu. Okay, dia pun tahu dia ada grade 1, grade 2, grade 3. Kita beli pakaian pun, ni beli jam ni kan. Bukan nak tunjuk saya pakai jam TMJ. Kan, bukan nak tunjuk. Kan, ada juga original. Saya beli lebih kurang dalam 400 lebih kat 500, tak silap saya lah. Dan ada juga yang dekat pasar malam harga dia RM30. Kalau orang jual harga 400, lepas tu kau cakap orang tu nak pergi haji balik hari, marahlah orang tu, betul tak? Tapi kau yang tak tahu yang itu lokal, yang itu grade berapa. So jadi itulah isu dia. So macam sensor ni, sama juga sensor ni. Kan, kau boleh dapat dekat Shopee dengan harga RM6.5. Kalau nak, saya pun boleh dapatkan. Siapa-siapa yang nak harga RM6.5, saya pun boleh dapatkan. Saya pun boleh supply, boleh bagi harga RM6.5. Boleh. Saya boleh bagi, tak ada masalah pun. Tapi, jangan tanya saya, kenapa baru pakai sebulan, 2 bulan, rosak balik. Macam tu. Okay? So, kita cakap ni, tahniah Sifu dapat anugerah. Alhamdulillah, sama-sama. Okay? Right, kita Don pasang. Faizal, thank you for the star. Kita pasang dulu. Okay. Yeah. Buka je flash, kenapa? Tak boleh. Takut awak silau. Oh, InsyaAllah okey kot. Boleh kot. Silau pun silau lah. Kan? Sebab dia gelap. Gelap sangat. Okay. Buka je flash, tak apa. Alright. So, semua part saya dah pasang. So, sekarang ni dia punya protection ni kena pasang. Wajib pasang. Jangan buang. Okay. Kalau tak ada function, tak ada guna, selalunya kilang takkan pasang lah. Sebab kilang kalau boleh dia nak lagi jimat. Kan? Tapi kenapa dia pasang? Sebab dia nak pastikan pengguna boleh pakai lama. Sebab ini adalah untuk protect daripada air jatuh terus direct kena kita. Kalau tak pasang nanti dia akan pecah. Okey, jap. Tolong pegang sini. Alright. Jongkitkan sikit nanti kita kemaskan. Okey. Alright, kat belakang ni polystyrene ni yang dah hancur, dah koyak ni. Ini adalah semua plastik ni, nampak tak ni? Ini kesan apa tahu ni? Ini semua sebabkan dia punya cover ni. Nampak ni? Cover ni cair, nampak tak? Cover ni cair. Nampak tak? Okey, kenapa cover ni boleh cair dan kenapa cover ni boleh bakar? So sebab sensor ni tak aktif. Sepatutnya bila heater dah terlampau panas, sensor akan aktif, dia akan putuskan arus elektrik tu. Barulah dia tak akan terbakar macam ni. So untuk leburkan plastik keras ni, boleh jadi cair macam ni. Dia leburkan plastik keras ni. Agak-agak berapa suhu dia? 60 darjah Celsius, 50 darjah Celsius boleh cair. Tak boleh cair bang. Sekurang-kurangnya 80 darjah Celsius ke atas. So bermaksud heater tu panas tanpa kawalan. Nasib baik dia tak terbakar je ni. Okay. Right. So pasang. Terbakar dengan liquid sendiri kan. Bahaya sangat-sangat ni. Okay. So kita pasang kat sini. Alright. So sini. Alright. So sini yang kita tukar tadi, ambil kabel tight. Ni kabel tight lama dia, saya pakai balik lah. Sekejap, saya pakai balik. Bos, Alostar boleh main buat tak? Alostar boleh main buat tak? Alamak. Buat repair. Boleh juga tu, bro. Tapi bang, Kos dia. makan, minum, tempat tinggal, tol, dia minyak, semua tanggung lah. Nanti saya boleh pergi jalan-jalan terus. Alah bang, sekarang zaman dah canggih lah bang. Saya kan tadi baru je cakap. Kita ada ejen bang. Saya ada wakil technician saya. Kita ada wakil technician kita. Boleh datang ke rumah bang. Boleh datang ke rumah macam saya buat ni. Abang ambil je nombor telefon ejen saya dekat laman web saya. www.akhirviko.com. Pergi dekat button My Technician. Dalam tu ada ejen saya. So ejen saya tu dia memang buat kerja repair juga macam ni. But mereka ni semua adalah student-student saya. So mereka telah dididik. InsyaAllah mereka telah gunakan ilmu yang sebaiknya. So dia orang boleh datang ke rumah. Buat macam saya buat sekarang ni. So sekarang ni pun so tak payah perlu saya datang ke sana sebenarnya. So yang ni dia pakai 2, kita tukar dua-dua.
potong. Kita perkemaskan dia. Settle. Nampak Nampak macam simple kan, tapi memang simple pun. Yang susah dia adalah nak tahu rosak apa sebenarnya. Bila dah tahu rosak apa, senang je. Okey. Okey, settle sini. Wire-wire, ni wire heater, kita perkemaskan supaya dia tak berserabut sangat. Alright. Okay, kita perkemaskan. Duduk ke atas. Ni wire heater. Satu lagi kita perkemaskan juga. Simpan dekat atas ni. Berpeluh ke? Okay. Settle dekat sini. Alright. Sini. Bahagian dah selesai. So kita lengkapkan terus lah. Supaya tak payah buat kerja 2 kali kat sini. Okay. Kemasan semua tu. Balikan. Okay. Lepas ni kita pasang relay overload yang baru. Lepas tu dah boleh jalan dah. Okay. Tak apa dong. Kejap lagi kemas. Ni wire bumi dia. So ni wire dia punya thermostat dia. Kita pasang dulu wire thermostat. Sekejap. Okay. Minta maaf sangat-sangat kalau gambar tak berapa clear, gambar tak berapa nak jelas, suara saya tak berapa nak kuat sebab saya dekat rumah orang. Kat rumah orang ni ada baby. So, jadinya saya tak boleh nak cakap kuat-kuat, tak boleh nak buat kecoh sangat rumah orang. Baby tu tengah tidur, kesian baby tu. So sini sepatutnya wire bumi ni sepatutnya nampak tak ada patah ni. Okey, sepatutnya ni dia duduk dekat thermostat komponen ni macam tu, tapi ni dah patah ni. So yang ini thermostat sebenarnya tak ada apa-apa masalah sangat pun kalau tak dibumikan. Kan semua peti ais ada pembumian. Jadinya saya selit je sini dulu. Okey, sebab dia dah patah, tak boleh nak masukkan. Jadinya rumah ni pun ada masalah wire bumi juga, tapi itu kita dah terangkan pada pelanggan. So pelanggan dah faham. So sekarang ni bahagian depan dah settle. Kita pergi kat bahagian belakang. Bos, kelas berapa bulan bos? 25, 26 dan 27. 27 hari bulan. Along, mintakan saya overload dengan relay bulan 11 ni Tinggal 10 lagi tempat kosong. Siapa nak belajar dengan saya ataupun nak apa orang cakap? Nak bersembang-sembang, nak tu boleh datang. Maksudnya boleh daftar, boleh join kita punya kelas pada 25, 26 dan 27. Okey. Okey, so, Aloy Create boleh daftar sekarang. Daftar dekat kita punya laman web hairudiku.com. Tak banyak. Okey, long tengok long. Relay overload. Okey, so kita akan tukar. Saya akan tukar sebab saya dah deal dengan customer. Okey, kita dah deal dengan customer untuk tukar terus. Sebab cara saya barang-barang ni kita dah ada pengalaman. Walaupun kita check elok, tetapi kadang-kadang benda ni sensitif. Okey, sensitif 2 pin boleh. Okay. Khairul U dekat pusat latihan kita dekat V-Farm. Ya, yeah, betul. Johor. Okey. Kena datang Johor. Kena datang Johor. Okey. Untuk kelas VIP memang kita tak ada buat dekat luar. Okey, untuk kelas VIP kita memang tak ada buat dekat luar. Kenapa kita tak boleh buat dekat luar? Sebab dia punya peralatan dia terlampau banyak untuk kita bawa. Kan nanti kena bawa 1 lori trailer nanti yang. So jadinya untuk kelas VIP memang takkan ada di luar. Okey. InsyaAllah. Kalau kelas DIY insya-Allah boleh. Kelas DIY macam saya buat dekat Sarawak tu semua kelas DIY. Kelas DIY ni dia punya modul dia dia lebih kepada belajar repair mesin basuh sahaja. Peti sejuk tak ada dalam kelas DIY. So maklumat lanjut anda nak tahu apa tu kelas DIY, apa tu kelas VIP, boleh pergi dekat kita punya laman web kita lah, www.hairudicool.com. So sekali information tentang saya, kelas ke, nombor telefon ke apa ke semua, anda boleh dapat dekat kita punya laman web je. Semua ada kat laman web. So timer ni saya tak tukar. So timer ni okey lagi. Dia kalau tak okey dia adalah bunyi krek bunyi bising ke apa ke semua. Tapi tadi kita test hidup dia tak ada apa masalah. So jadinya saya tak deal untuk tukar timer. So jadinya kita pun tak ada charge customer. So saya buat video ni supaya customer nampak apa yang kita buat. Sebab customer pun dapat kita pun ataupun dapat info yang saya buat repair ni pun daripada video saya. So jadinya kita buat video ni supaya customer nampak semua. Okey, ambilkan ni. Saya punya view lagi tadi saya nampak 729 macam tak gerak-gerak. Stuck ke? So Along sudah berbunga long. So siapa yang tengah live dengan saya ni boleh tak komen saya punya view sekarang ni sebenarnya berapa? Berapa saya punya view sebenarnya? 729 dia tadi start. Start 729 tak gerak-gerak. Sekarang ni view macam selalu sangkut. Okey, test pen long. Okey, so dekat sini sedikit lagi ilmu saya nak sharekan sikit. Buat bengkel bergerak dia kata. Okey, kat sini tengok sini. Nampak tak kat sini sebenarnya Okey.
Dia kita boleh adjust. Saya selalunya kalau lepas repair, saya akan lepaskan pada waktu dispose. Okey dah, lepas dispose. Ada marker pen tak ada? Marker pen ada. Ada pinjam? Okey, kita akan marking. Tujuan dia adalah next time manalah tahu kan, kita tahu kita ni kan manusia, bukanlah sempurna sangat, buat terus jadi kan. So jadinya kita marking dia. Mana tahu kalau tak jadi, sebab timer kita tak tukar. Timer kita tak tukar. So jadinya kalau tak jadi, timer nak tahu ciri-ciri timer tu rosak, bila kita dah marking dalam masa tempoh berapa jam dia akan gerak. So jadinya kalau katalah andai kata kita buat tak jadi, besok kita datang balik, kita tengok timer, kalau timer tu tak gerak, kita just tukar timer dia je lah. Macam tu. Okey, cantik tak cara tu? Okey. Sebab apa, kita tahu yang terbaik sebenarnya, kalau boleh semua technician nak buat benda yang terbaik. Semua benda dia nak suruh tukar. Timer tukar, itu tukar, ini tukar, sana tukar, sini tukar, sampai peti ais ni pun kalau boleh dia nak tukar yang baru. Kan, tapi masalahnya kita ikut kemampuan pelanggan kita. So kalau pelanggan tu kata tak mampu nak gunakan mega kabel, kita gunalah kabel yang ada sirim. Tetap juga sirim, tak semestinya brand tu. Contoh itu dalam pendawaian. Tak semestinya brand tu adalah brand yang terbaik. Selagi sirim dah luluskan dia, bermaksud dia antara kabel yang boleh digunakan dan kabel tu selamat. Okey. Yang tak info macam tu. Okey. Long dah settle? 700. Dah. Boleh dorang saya nak on Sekejap saya nak on. 700 mata memandang. Okey, kita nak on. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pegang apa-apa elektrik. Ni low. Okey. So kalau boleh dengar sound. Kat sini. Dengar sound. So dah ada bunyi sound pada kompresor. So leakage tadi tetap ada. Saya tak selesaikan. Sebab apa saya tak selesaikan? Sebab ini melibatkan pendawaian elektrik dekat rumah ni. So saya tak boleh buat. So saya dah cadangkan untuk cari dia punya wireman yang boleh selesaikan masalah tu. So dekat bahagian depan lampu. Okay. Lampu dia. So pasang lampu dia kat sini. Alright. So dah settle. So kita akan pasang lengkap komplit apa semua. So kipas tekan, lampu padam. Dengar bunyi kipas? Boleh dengar bunyi kipas? So kipas dah jalan. So alhamdulillah, kerja untuk peti sejuk ni, penyakit dia kita dah ubati, dan kita harap dia boleh berkhidmat dengan tuan dia lebih lama lah, macam tu. So itu sajalah untuk video kali ni. So kalau anda suka video ni, saya tak minta yang lain. Minta star macam demand sangat nak minta duit. Tapi kalau ada iklan jangan skip. Lepas tu kalau anda nak timba lagi ilmu, ada dua cara. Kalau tak kesempatan nak join kita punya kelas VIP ataupun rasa kelas VIP kita terlampau premium, terlampau mahal apa-apa semua, tak apa, anda boleh belajar secara keren. dalam talian saja. Dalam talian bermaksud anda boleh belajar secara dalam buku, anda boleh scan semua video-video yang ada semua sekali. So nak dapatkan buku ni, nak tahu maklumat lanjut tentang diri saya, nak tahu tentang macam mana nak dapat alat ganti, macam mana nak booking slot repair macam ni apa semua, anda hanya perlu layari www.hairuviku.com. Spelling dia macam mana? Saya dah tag dah. Dah komen? Alright, so anda boleh dapatkan dekat ruang komen saya punya laman web, dan anda boleh tengok dekat dalam laman web kita apa info-info terkini tentang saya. Saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Saya Harry Vikul. Assalamualaikum. Bye-bye.